Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ni kita continue satu lagi method untuk kita solve nonlinear equation, iaitu kita guna Newton-Raphson method. So untuk Newton-Raphson method kita perlukan satu initial value lah. Maksudnya dari interval tu kan ada dua kan nilai dia kan. So pilih salah satu. So kita akan pilih nilai yang paling hampir dengan root. Ini kalau kita berpeluang untuk lihat dia punya graph. Okey, kalau tak pun ambil je salah satu Okey, untuk Newton-Raphson method, so saya tak explain tentang dia punya background untuk Newton-Raphson method Kalau awak nak tahu boleh refer dari modul sebab Newton-Raphson ni dari graph tangent. Okey. So formula untuk Newton-Raphson method diberi oleh formula ni. Formula ni memang ada dalam list of formula. So dalam formula ni kalau kita akan dalam formula ni kalau kita lihat kita ada beberapa term dekat sini Ini membawa kepada pengiraan kita menggunakan table ni. Kita akan construct table ni sebab apa? Dia lebih sistematik kalau kita nak kira. Kalau kita nak buat one by one, I equal to 0, ni sama dengan ni, payahlah kan. Jadi senang kita letak dalam table. So cara dia kita tengok dalam formula kita ada x, kita ada fx, kita ada f prime. Okey, dalam table pun macam itulah, kita letak macam tu, di mana kita ada x, kita ada fx, kita ada f prime. Okey, so ni I ni macam sebelum ni, kita nak tahu dia punya iteration So kita akan masukkan dulu kita punya initial value tu, iaitu x bila I sama dengan kosong, kita ada x0 ni sama dengan apalah dia punya value. Dan kita perlu cari fx0 dengan f prime x0. Yang ni okey, dua kolom yang ni kita calculate fx dan juga f prime x pada titik x. Okey. Dan untuk pengiraan seterusnya kita akan guna formula of Newton-Raphson. Okey, guna formula ni tukar pada formula calculator supaya kita lebih mudah nak kira. Okey, kita akan repeat proses tadi sampailah kepada stopping criteria, iaitu ada dua, iaitu fx sama dengan kosong. Yang kedua, modulus fx mesti lebih kecil dari epsilon. Dua stopping criteria. Biasa letak dua sebab kalau fx sama dengan kosong ni susah sikit kita nak dapat. Nak kira pun tak dapat kosong kan. Jadi kita cari dia punya berhampiran saja. Okey. Epsilon adalah 0.005 sama seperti sebelum ini. Jadi kita lihat example. Okey, ada dua example. Macam yang tadi, yang macam bisection juga, saya akan buat satu lah. Satu lagi tu ni depan dah siap ada answer dah, awak boleh try sendiri Okey. Sebelum kita pergi kepada pengiraan bagi Newton-Raphson ni, saya nak tunjuk. Okey, kalau kita perhatikan function dekat sini, dia tak direct bagi fx. Macam yang b ni dia direct bagi fx kan. So yang kat sini dia tak direct bagi fx. Jadi kita tak boleh terus ambil macam ni lah. Dan nak ambil yang mana satu. So macam contoh yang sebelum ni saya dah tunjuk Kalau kita ada function yang macam ni, kita mesti buat dia equal to 0 dulu, supaya yang equal to 0 tu adalah kita punya fx. Okey. So apa maksud saya? Maksudnya kita ada asal ni macam ni x kuasa 3 tolak 3 sama dengan ln eksponen x tambah 1 kan. Jadi ini kita jadikan dia sama dengan kosong dululah. Sama dengan kosong. Kita bawa ke kiri ataupun bawa ke kanan, tak ada masalah Tolak ln eksponen x plus 1. Okey. So equal to 0. Dan bila dah sama dengan kosong, inilah kita punya fx tadi. Okey, saya tulis semula. Kalau tak nak tulis semula pun tak apa. X kuasa 3 tolak 3 tolak ln eksponen x plus 1. Okey. Ini kita punya fx. So kita dah ada fx, kita ada dia punya initial value dia. Dia ada interval dia tu. Ambil salah satu, dia bagi x0 equal to 2 guna je yang tu Jadi kita boleh masukkan dalam table kita I, xi, ini adalah fxi, ini adalah f prime xi. Okey, untuk f prime ni kita tak akan differentiate yang ni. Okey, tak perlu differentiate yang ni lah, sebab bila nak differentiate dekat sini
Nanti kan dah salah differentiate, salah pula yang ni kan. Jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak differentiate menggunakan calculator. Okay, so X0 kita ada, X0 adalah 2, so perlu cari Fx. Jadi nak cari Fx, kita guna calculator. Masuk calculator kita. Okay, X square plus X cube. Okay, pada rasa mudah. Alpha X cube tolak 3 tolak ln. Kalau yang kalkulator MS tu pun sama ya. Awak kena pandai baca kalkulator awak lah, apa dia nak. Kena try ln eksponen X plus 1 ya. Calculate. So bila X berapa? X2 berapa kita punya ni? 2.873. Okey, masuk dalam ni 2.873. Sekarang kita nak cari dia punya F prime X kan. Saya kata kita cari guna kalkulator je kan. Okay, tengok dalam kalkulator. Kalkulator ni, dalam kalkulator dia ada satu, biasa kita guna integration yang ni kan, button yang ni. Sekarang atas integration tu, untuk yang shift punya apa mode tu, kalau kita shift tu kita ada d over dx. Saya kena shift button yang ni, dia ada d over dx samalah dengan ms, sama benda yang sama, cuma ms nanti saya tunjuk dia punya, dia akan jadi macam mana. Kita tengok fokus yang ni dulu So d over dx, masukkan function awak dalam ni. Function dalam ni adalah x kuasa 3 alpha x kuasa 3. Okey, tolak 3 tolak ln. Okey, masukkan semula tu lah. Masukkan semula function tadi alpha x. Berhati-hati dengan bracket Ini bracket ni kena tutup satu sebab ini bracket asal untuk d over dx tadi. Okey, kalau kita ke kanan kan dia ada x sama dengan berapa ni kan. Masukkan dalam ni, maksudnya kita nak x pada point berapa. So pada point 2 sekarang kita nak kira. Okey, dapat yang ni lah 11.119. Ambil 3 tempat perpuluhan saja. Okey, 11.119. Okey, macam tu. Okey, saya nak tunjuk pada awak macam mana kita nak differentiate function pada point tertentu menggunakan calculator MS ni Okey, sama macam yang ES tu, kita ambil d over dx ni pada button ni. Nampak ni? Button integration ni atas dia ada d over dx untuk shift. Kita kena shift kan lah. So kita ambil shift function yang ni d over dx. Masukkan function awak lah. Function kita function apa? Alpha x kuasa 3 tolak apa function dia tadi, 3 tolak ln. Okey, ln eksponen, ln letak dalam kurungan So ln eksponen x tambah 1. Saya nak cerita tentang eksponen ni lah untuk kalkulator MS ni. Kalau yang eksponen ni, perhatikan ni, button eksponen, bukan button, yang function eksponen ada pada button ln ni. Ni ada dua kan. Satu yang warna kuning eksponen ni kan. Satu lagi eksponen yang warna pink ni. Ni. Dua ni. Okey. Dua-dua boleh guna untuk dapatkan eksponennya lah. Okey. Kalau kita nak guna eksponen yang mana satu yang warna kuning ni, kita kena guna yang shift lah. Katalah saya guna yang shift punya tu Shift eksponen. Dia jadi bentuk macam tu. Ini kita kena guna bracket. So kalau nak guna eksponen x, guna macam ni, eksponen x, betul lah, tambah 1. Okey, guna yang ni. Tapi kalau kita nak guna yang warna pink tu pula, okey, yang warna pink tu maksudnya yang alpha punya eksponen tak naklah guna yang shift, kita nak guna yang alpha. Okey, alpha ambil juga eksponen ni. Okey, dia jadi bentuk macam tu lah. Eksponen yang alpha ni kita tak boleh buat bracket. Kalau kita buat bracket, kita tak boleh kira nanti. Okey, so awak boleh try lah. Saya tak nak try lah sebab nanti bila ni dia jadi syntax error. Lepas tu tak boleh kena key in balik. Okey. So untuk eksponen ni kita kena guna tanda power ni. Power eksponen berapa? Alpha
eksponen X tu dah dapatlah eksponen X tambah 1 tutup kurungan ln tu tadi. Kemudian kalau yang bila dah siap tulis function, kalau yang ES tu kita boleh kena letak point kan pada titik apa. Samalah dengan MS pun kena letak point. Cuma MS kita letak point macam mana, dia macam integration guna tanda koma. Klik koma ni, kemudian masukkan point kita. Point kita berapa? 2. Okey, nak tutup kurungan pun boleh, tak nak tutup pun boleh, sebab ini kurungan d/dx tadi sama dengan dia bagilah kita punya d/dx bagi function tu pada point 2 adalah 11.119, sama yang kita dapat menggunakan ES. Okey, alright. Ya, kemudian kita nak teruskan pengiraan ni, kita kena guna formula Newton-Raphson. Okey, saya tulis dekat sini formula Newton-Raphson tadi. Okey, kalau tengok dalam modul ataupun dekat dalam nota saya tu tadi, formula Newton-Raphson diberi oleh xi plus 1 equal to xi minus fxi divide by f prime xi. Betul? Jadi ini kalau tengok dalam nota tadi ada formula kalkulator kan, A, B, C. Okey, kat mana A? A kita tu pada X ni tadi. So X ni tadi kita tandakan sebagai A. So nanti masa masuk kalkulator awak tak payahlah nak confuse kat mana A, kat mana B, kat mana C kan. Okey, B tadi kat mana? B adalah fx, ini B kita. F prime apa? F prime adalah C. So ini sama dengan A minus B over C. Boleh. Dia punya formula kalkulator. Jadi kita nak kira untuk next X ni, tengok kalkulator kita, masukkan formula kalkulator kita Okey, alpha A minus alpha B bagi dengan C. Kalkulate. So A berapa? 2. B berapa? 2.873 sama dengan C pula 11.119. So dia bagi berapa? 1.742. Okey, 1.742. Boleh dan kira semula fx. Macam yang saya selalu kata, panggil semula sahaja awak punya formula. Ni fx kita, calculate. So x kita 1.742 dapat 0.383. 0.383. Okey, f prime pula. Okey, f prime pula cari dekat mana. Jangan, tak perlu KN balik nanti banyak kerja kita. Okey, tengok balik. Okey, move awak punya arrow ni ke atas ataupun ke bawah lah. So ni ada d/dx ni tadi, bawa semula dekat point x sama dengan 2 ni. Boleh tukar Okey, tukar. Sekarang kita nak pada point 1.742 sama dengan 8.253. Okey, macam tu je lah, 8.253. Dan teruskan semula. Nak cari semula, dapatkan A tolak B minus C. So kita teruskan pengiraan sampailah kita punya stopping criteria, iaitu fx sama dengan 0 ataupun modulus fx sama dengan 0.005. Okey, kalau kita lihat bila x 1.694 ni, dia punya fx dia negatif 0.002 negatif 0.002. So ini dah lebih kecil dari, kalau kita moduluskan dia dah lebih kecil dari epsilon. So kita
close kita punya pengiraan dekat sini. So maksudnya ni tak ada. Okay, sampai sini je lah. Alright, sikit je kan. 0, 1, 2, 3. So ni tak perlu cari. Sebab apa? Kita cari f prime ni hanya untuk mengira x kan. Dekat sini kita tak nak kira x lah kan. So tak perlu f prime x ni. Okay, kita buat conclusion. Apa kita punya conclusion kita? Apa kita punya root? Okay, kita stop ni sebab ni stop. Root dia yang mana? Root dia yang ini. Okay, conclusion dia. Kenapa awak stop? Sebab f berapa tu? F berapa? Modulus ya. F X berapa? So ini XI, I dia 3, X3 lah. Ok, sama dengan 0.002. Negatif dah tak ada sebab modulus ya. Ok, lebih kecil dari 0.005. Therefore ok, root of fx approach. Berapa root dia? Root dia ini xi ya, sebab root dia sentiasa x. So x3 itu 1.694. ok, macam tu. Untuk yang B ni saya tak nak buat kan. Ok, ada masalah apa untuk yang B ke? Tak ada kot. fx dia direct. So dia punya x naught dia dah bagi negatif 1. Jawapan pun dah ada negatif 0.2. Awak boleh tulis sikit je punya iteration. Awak boleh try buat ni. So ni I, ini xi, ini fxi, ini f prime xi. Cuma tu saya nak pesan lah, hati-hati. Sebab apa? Ada sign. Bila ada sign, maksudnya sila tukar kepada mode radian. Bila ada sin, cos, tangent, okay, yang melibatkan trigonometri, sila tukar kepada mode radian. Okay, saya stop dekat sini. Kita akan continue dalam next video, iaitu satu lagi method untuk secant, dan juga saya terangkan sedikit mengenai application. So terima kasih.